Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita doakan ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita terus istiqamah bersama hidayah, pencarian hidayah kita, ihdinas siratal mustaqim yang dibacakan sebentar tadi bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Hitam hari ini ya. Men Imlek. Men Imlek. Masya-Allah. Ada hitam. Masya-Allah. Jadi hari ini kita nak meneruskan Ustaz ya, betul, kisah Nabi Nuh yang kita dah lihat semalam, dan semalam itu transisinya daripada Fulk ya, kapal yang besar itu terus masuk kepada kisah Nabi Nuh alaihi salam, untuk kita sama-sama memahami bahawa sebenarnya orang yang beriman yang Allah nyatakan pada surah Al-Mu'minun awal ini adalah satu target ataupun objektif yang ingin dicapai untuk berjaya sampai ke akhirat, dan itu memerlukan perjuangan itulah yang diteruskan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Dan kita ingin melihat kepada apakah kandungan daripada halaman 344. Kita saksikan apakah sinopsisnya, iaitu pada ayat yang ke-28 hingga 30 kita akan melihat kisah Nabi Nuh ya, perjuangan beliau di atas kapal dan apakah yang berlaku yang perlu kita beri perhatian pada ayat 28 hingga 30. Dan kemudian pada ayat yang ke-31 hingga 42 kisah ya, sebenarnya digelar sebagai Ar-Rasul ya, seorang rasul pada ayat yang ke-31, dan kita akan sama-sama melihat apakah yang berlaku kepada Nabi Hud, salah satu rasul, tapi itu jugalah yang berlaku pada rasul-rasul selepas itu yang menceritakan cabaran mengajak orang kepada keimanan. Jom kita sama-sama baca ayat 28 hingga 34. Jangan lupa kita baca doa, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan keberkatan, kebaikan dalam diri ini dengan ilmu yang diperoleh hari ini. Kita baca bersama ayat 28 hingga 34. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Slow. Dia perlahan sikit dekat saya, tapi lepas ni kita nak laju ni pasal nak berlabur. Nak berlabur dia kena slow sikit. Subhanallah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Apa khabar semuanya, ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, penonton My Quran Time yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita di hari ini menyambung pengajian kita juzuk yang ke-18 surah Al-Mu'minun halaman yang ke-344. Kami doakan tuan-tuan dan puan-puan yang kini sedang diuji dengan ujian kesihatan, yang sedang dirawat khususnya kerana pandemik COVID-19 ini, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dikurniakan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi mari kita mulakan bacaan kita pada hari ini, ayat yang ke-28 sehingga ayat yang ke-34 sahaja. Ya, sebelum itu jangan lupa kita berlumba-lumba mengerjakan kebaikan, kebajikan untuk kita sama-sama sebarkan, kongsikan pertemuan kita di My Quran Time hari ini bersama dengan sahabat-sahabat kita di ruangan Facebook. Contohnya tekan like, tekan share, ataupun hantarlah sebanyak mana poster ke ataupun gambar ke My Quran Time
pada grup-grup WhatsApp yang banyak tu. Saya tahu banyak tu grup banyak tu kan. Sampai hang telefon tu kan. Sampai hang, tapi Ustaz. pastikan hang dia bermanfaat Ustaz Allah ya. Akbar. Masya-Allah. Baik, insya-Allah. Jom kita mulakan bacaan kita dengan membaca bacaan murattal. Kita cuba nahwan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 28 hingga 34 Ustaz ya. 34 untuk kita melihat sambungan kisah Nabi Nuh alaihi salam, perjuangan nak mengajak manusia kepada menjadi orang yang beriman. Itu adalah yang kita belajar pada hari ini ya.
ciri orang beriman qad aflahal mu'minun itu adalah satu standard yang tinggi, tetapi ia mampu dicapai apabila kita sentiasa memahami tentang iman maksudnya harga iman itu sendiri, kerana ia membawa kepada alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun, membawa kepada al-firdaus yang lebih berharga dalam kehidupan. Pada ayat yang ke-28 ini, bila sudah dibuat kapal, mereka pun berlabuh ataupun mereka berlayar, kemudian mereka berlabuh fa idzastawaita, ya, apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah segala pujian, ya, faqulil hamdulillahillazi najjana minal qaumil zalimin. Dah ada di atas kapal, dah naik, dan bila sudah berada stabil, ya, sebenarnya satu ketika mereka naik itu tak stabil Ustaz, ya, tak stabil, tetapi bila mereka dah stabil, ya, maksudnya sampailah berlabuh di atas gunung Ararat, ya, ataupun gunung judi di Ararat Turki. Sebenarnya Ustaz dah sampai Turki belum? Belum lagi Ustaz. Belum lagi Ustaz. Kena insya-Allah, ya. Insya-Allah. Kita kena tengok dan baca Betul, ayat ini kerana ia adalah lambang perjuangan sebenarnya. Betul, perjuangan Nabi Nuh ini banyak kali berulang dalam Al-Quran. Panjang perjuangannya kerana apa? Nak melihat kepada ramai orang kembali beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika mereka sudah selamat itu berada di atas gunung ini, ya, maksudnya sudah berlabuh dan berlabuh di atas gunung Ustaz, ya, bukan di darat. Jadi bila berlabuh atas gunung ni kira bahayalah ni, ya, kalau katakan tidak stabil terus kan. Jadi satu, bila sudah selamat doa, ya, alhamdulillahillazi najjana minal qaumil zalimin. Doa ini penting, ya, kerana apa? Kerana doa ini dia fokusnya terima kasih ya Allah, segala pujian bagimu, selamatkan kami, telah selamatkan kami. Bukannya kita bercakap pasal orang lain, kita bercakap tentang diri kita yang telah diselamatkan minal qaumil zalimin. Itu doa kita, ya, berbanding dengan kita nak mempersoalkan, ya, sebenarnya dalam doa ini tak diajarkan mana anak saya, kan, mana orang zalim yang ada tu, tak payah dah. Kita fokus kepada diri kita, dan diri kita itu apa? Kerana diselamatkan daripada qaumil zalimin. Maksudnya kerana Allah dah beri bantuan kepada saya, kerana saya memilih jalan iman. Itu yang kita syukur sangat yang Allah ajarkan kepada kita. Dan pada ayat 29 itu, wa qur rabbi anzilni, sambung lagi Allah beritahu, wahai Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, ya, iaitu bila turunnya itu, berlabuhnya itu di tempat yang diberkati, wa anta khairul munzilin, engkaulah yang sebaik-baik tempat menurunkan. Pasal kalau kita naik kenderaan Ustaz, ya, kalau kapal tadi tu atas gunung, kalau katakan kapal itu sengit saja, dah air dah tak ada dah ni, boom, habis semua, habislah Nabi Nuh dan juga keluarganya. Dan doa ini juga boleh kita baca juga dalam hidup kita ni. Pasal apa? Pasal kalau kita naik kenderaan, bila turun itu, kita nak turun itu di tempat yang diberkati. Bercakap tentang diberkati itu, dia ada doa naik kenderaan, dan bila dah turun ni diberkati. Pasal apa? Pasal waktu naik kenderaan tu pun saharalna hadha itu ditundukkan, boleh je lori kat depan dia terpijak je, dia langgar batu, pop, kena kepada cermin mata, bukan cermin mata kita, cermin depan dululah kan, habis. Kita minta Allah lindungkan. Tapi bila kita dah turun pun kita minta barakah, ya, kerana macam-macam boleh berlaku kepada tempat kita park kenderaan itu. Dan juga keselamatan yang kita ada. Ini diajarkan oleh Allah untuk kita boleh amalkan bersama. Inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin. Dan ini adalah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kebesarannya? Ialah maksudnya perjalanan Nabi Nuh Ustaz, ya, bina kapalnya tanpa ada apa dia punya petanya ataupun project managementnya, tetapi Allah yang membantu pengurusan projek tersebut sampai jadi, sampai berlayar, sampai selamat berlabuh di atas gunung judi di Ararat di Turki itu sendiri, kalau ikut sebahagian ulama nyatakan. Dan wa in kunna lamubtalin, dan ini adalah satu ujian Ustaz, ya, ujian kepada Nabi Nuh, kepada semua orang yang ada dalam peristiwa tersebut. Bercakap tentang ujian ini, mengapa di highlightkan di sini? Pasal ujian ini dia akan mencabar, menguji hati kita, ya. Orang beriman, dia bila khusyuk itu, bila dia khusyuk, dia akan teruji, ya. Dan kalau hatinya masih khusyuk, dia masih ingat Allah.
Kalau tidak dia akan kata mengapalah Allah bagi kita COVID-19. Kan kalau ini ujiannya, mengapalah Allah bagi banjir kepada kita semua. Kita kan Abah dah berdakwah dah kan, mengapa ada lagi ujian kan. Tapi bukan, ini adalah hak daripada Allah untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bila sudah selesai itu, thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Selepas itu datang umat lain, pasal yang lain sudah hancur Ustaz ya. Maksudnya sudah banjir, anak Nabi Nuh pun dah tak ada dah. Tinggallah beberapa pasangan manusia ataupun manusia 70 orang dan juga beberapa pasangan haiwan berada di atas kapal. Fa arsalna, ayat 32, datang satu lagi rasul pada kaum lain. Maksudnya Allah ubahkan, yang kita belajar, kalau orang beriman tidak ada di atas muka bumi ini, ya, Allah akan ubah lagi, tukar lagi dengan kaum lain. Apakah kaum tersebut? Ayat 32 kita baca bersama insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Sebut pasal bahtera tadi Ustaz ya. Lepas tu kita doa selamat dan sebagainya, dan kita juga nak doakan sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat kita ni di Kelantan, di Kota Baru tadi ada Cik Iyo, siapa lagi ramai lagi tadi. Wayak pada kemarin lagi siapa hari tak berhenti lagi hujan. Cik Kelantan pula. Tukar balik. Maksudnya mudah-mudahan hujan yang turun itu tidak memudaratkan. Allahumma sayyiban nafi'an, banyakkan baca doa mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga dikurniakan keselamatan, amin ya rabbal insya-Allah, amin. Jadi kita baca ayat yang ke-32 ya. Okey, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, jom kita baca sama-sama ayat 32. Isi surah ini Ustaz ya, ayat 32 ni lebih kurang macam ayat yang kita lihat semalam. Pada ayat 23 32 ya. Oh subhanallah. Afala tattaqun, sini pun ada afala tattaqun. Ilahin ghairu ilahin sama. Allahu akbar, subhanallah. Rasul berbeza, mesej sama. Mesej sama, ayat pun kedudukan sama, 32 23. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون صدق الله العظيم. Lalu kami utuskan kepada mereka seorang rasul di kalangan mereka sendiri yang berkata, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya. Dalam ayat ini menarik, kalau kita banding ayat 23 Ustaz ya, diletakkan nama Nabi Nuh alaihissalam. Dalam surah ini ataupun dalam ayat 32 ini tidak ada perkataan Nabi Hud. Ya, tidak ada perkataan itu, tapi Allah letakkan rasulan. Rasulan. Kerana apa? Salah satu manfaat pelajaran daripada ayat 32 ini ialah sebenarnya rasul-rasul ni sama sahaja bila diutus, maka apa yang kita akan baca selepas ini, macam mana respon orangnya, apa mesej sama dengan Nabi Nuh ya. Maksudnya apa? Iaitu beribadahlah, tunduk diri kepada Allah, malakum ilahim min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan selainnya, mengapa kamu tidak bertakwa. Apa maksudnya? Mengapa kamu tidak menjaga diri kamu ini? Kamu tak bimbang ke kalau kamu cara berfikir salah, Tuhan salah pilih, maka kesannya pun salah nanti. Macam kita buat sesuatu kuih ke apa Ustaz ni, kalau cara fikir nak buat roti canai ni mestilah kita buat begini. Betul lah tu. Tapi kalau katakan nak buat roti canai, kita nak buat bahulu tapi nak buat macam ni. Buat begitu kan. Itu bukan roti canai, itu bahulu canai namanya kan. Nak ceritanya ialah cara berfikir yang tak betul berkaitan dengan tauhid ini akan menghasilkan kemusnahan dalam masyarakat yang ada. Maka apa respon? Mari kita tengok apakah respon kepada Nabi Hud ya, tapi sebenarnya juga kepada rasul-rasul dan juga itu adalah kepada kebenaran zaman ini.
waqalal mala'u. Kalau di dalam kisah Nabi Nuh semalam, faqalal mala'u. Siapa al-mala'? Mala' ini adalah golongan elit Ustaz ya. Golongan elit, orang berpengaruh. Mereka ini biasanya pemimpin-pemimpin. Biasanya bila masuk menjadi pemimpin politik, dia bukan sekadar politik, dia menjadi elit dalam ekonomi. Pasal apa? Lepas tu dapat projek. Lepas tu dia dapat apa lagi, dapat kaya. Lepas tu dapat kereta berbiji-biji contohnya. Jadi orang inilah yang biasanya suka melawan kepada kebenaran. Allah. Dia suka melawan ataupun dia cuba abaikan, dia cuba buat propaganda. Orang biasa dia tak kisah sangat Ustaz ya, pasal saya memang nakkan keadilan. Jadi ini perkara yang kita tengok, satu sebabnya mereka dustakan biliqa'il akhirah ya, mereka mendustakan akhirat, dan yang keduanya mereka ini dah biasa dengan wa atrafnahum fil hayatid dunya, iaitu hidup mewah Ustaz. Betul. Hidup mewah ya, pasal hidup mewah itu mereka tak suka diganggu. Jadi akhirnya dia membuat propaganda. Ma hadza illa basyarum mithlukum yaqulu mimma taquluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun, iaitu ini manusia biasa je kan, dia makan apa yang kamu makan, dia minum apa yang kamu minum. Dia mengecil-ngecilkan Nabi Hud seperti mana Malak pada zaman Nabi Nuh mengecil-ngecilkan Nabi Nuh. Dia kata Nabi Nuh ni pengikutnya orang miskin. Dia tak kenal RM20 dia tak kenal Ustaz. Masya-Allah. Pasal apa? Dia pakai kredit kad debit dia bayar. Pasal dia tak letak dalam wallet dia 100,000 je dalam tu. Dia sampai begitu sekali nak cerita makanan, kalau makan ubi kayu tu, ubi kayu, ubi yang ada kayu. Dia tak kenal apa ubi kayu. Pasal makanannya itu yang beribu-ribu ya. Kalau dia bukan ada kaitan dengan ikan tertentu Ustaz ya. Tapi nak ceritanya ialah dia merendah-rendahkan. Dia tak fokus pada mesej, dia merendahkan orang yang membawa mesej. Yang perlu kita jaga dalam hidup kita tuan-tuan, agar kita fokus pada mesej yang dibawa. Jangan pilih-pilih orang yang menyampaikan, khuatir nanti kita jadi orang yang sombong seperti kaum Nabi Hud, kaum Nabi Nuh. Membawa kepada perkataan pilihan kita saksikan, iaitu bala ataupun balawa, iaitu Allah menguji. Ini dinyatakan pada ayat yang ke-30. 36 kali disebut di dalam Al-Quran Allah menguji kepada semua orang yang ada pada zaman Nabi Nuh. Allah menguji pada zaman ini, kerana ujian itu kita perlu tangani dengan hidayah daripada Allah, bukan dengan akal kepala sendiri. Anak Nabi Nuh tak selamat, tetapi Nabi Nuh selamat di atas kapal sehingga dapat hidayah ataupun bersama dengan 70 orang yang lain. Jadi kita doakan kapal kita, kapal iman membawa kita kepada syurga Allah SWT inilah dengan panduan Al-Quran. Dan kita berehat sebentar, kembali semula menyambung apakah ciri orang-orang yang tak suka kepada kebenaran zaman dulu, zaman sekarang, untuk kita faham, jangan kita jadi mereka itu. Kita kembali semula My Quran Time, baca faham aman. InsyaAllah Ustaz Fazrul ya, itu melihat amal dan bakti ya. Amal dan bakti. Amal sedikit, lepas tu tak tahu macam mana kualitinya. Betul. Sebab itulah syurga Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan dengan amalan kita, tapi dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pandang kita dengan pandangan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Walau macam mana kita susah sekalipun, kita sibuk, tapi kita tetap bersungguh-sungguh pukul 12 nak juga berada depan TV, ataupun tak dapat depan TV nak juga tengok melalui
gadget-gadget telefon ke dan sebagainya. Nak juga bersama. Nak tak bersama. dapat juga, tak sempat, malam karang Nak beramal Ustaz ya. subuh. Ya. Ini penting sebenarnya kita nak mencari agama, nak mencari iman ini kerana sebentar tadi kita baca ayat 34 sebenarnya di kalangan orang-orang malak ini yang tidak taat ataupun tidak beriman pada Nabi Nuh ataupun Hud ini, dia kata kalau kamu taat kepada Nabi Hud ini kamu jadi lahasirun. Lahasirun ni maksudnya adalah rugi. Kamu baca Quran kalau zaman ini Nabi umat Nabi Muhammad baca Quran ni rugi je, ingat mati. Buat apa ingat mati? Ya, dunia ni enjoy. Kan ada orang yang merasakan, ada yang sampai kata agama ini opium sebagai candu. Kan pasal kat sini tak berjaya, itu Abi berjaya. Jadi itu kamu tak berjaya sini, dah lah ingat akhirat je lah. Ada sampai ada orang cakap begitu. Padahal sebenarnya kita bila kita ingat akhirat ini Ustaz ya, sejarah membuktikan ingat akhirat, dunia ini menjadi tamadun yang hebat zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beratus-ratus tahun dengan ingat akhirat. Sehingga kan kalau Umar dia kalau ada orang yang nak masuk bertanding lah, nak masuk bertanding, dia check dulu harta ada berapa. Ada berapa, kasut ada 5 pasang. Okey, kamu jadi pemimpin, lepas 10 tahun kamu nak habis, nak keluar, dia check ada berapa pasang. Ada 7, 2 ni pulang balik. Masya-Allah. Itu audit yang dilakukan oleh Saidina Umar kepada pemimpin-pemimpin yang nak naik menjadi governor di tempat-tempat mereka. Pasal apa? Pasal dia tahu bahawa kamu dibayar gaji untuk kamu dapat makan minum, bukan untuk kamu bina kekayaan. Tetapi al-malak dalam surah ini ayat 34 ataupun halaman 34 memang Allah bongkar. Biasanya orang biasa jadi pemimpin, ahli politik, lepas tu dia jadi mewah, lepas tu dialah yang akan merosakkan sesuatu negeri ataupun negara, dan dia tak puas hati dengan ada orang tegur. Jadi sebelum kita terus belajar tajwid dulu Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, tak sabar nak dengar tadi sambungan. Singgah sekejap. Kita singgah sekejap kepada bahagian tajwid kita. Subhanallah, ada sahabat-sahabat juga kongsikan tadi di Kedah pun sama Ustaz, hujan lebat, hujan. Jadi mudah-mudahan selamat semuanya, banyakkan doa Allahumma sayyiban nafi'ah, dilindungi, dijauhkan daripada sebarang bara bencana insya-Allah. Amin ya rab. Jadi kita nak ulang kaji sikit tentang tafkhim, masih lagi huruf-huruf ataupun kesalahan-kesalahan pada huruf tafkhim, yakni huruf tebal dalam surah Al-Mu'minun halaman yang kita sedang baca sekarang ini, iaitu contoh yang pertama pada ayat yang ke-34, tidak menebalkan huruf ta dengan sempurna. Ta dia bunyi macam ta gitu. Contoh kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala in ata'tum ta tu dia biar dia bunyi steady, dia bunyi kemas, dia tak bunyi wala in ata'tum bunyi ta tak jadi, dia tak kemas. Kan huruf ta tu kan. Baik, itu yang pertama. Jadi kena hati-hati, jangan longgar pada sebut huruf ta. Yang kedua huruf kha, tidak menebalkan huruf kha dengan sempurna. Juga ayat yang ke-34 pada kalimah la khasirun. Betul? Pada ayat yang ke 34, innakum idzal la tu idzal la khasirun. Kha jelaskan, jangan kha. Innakum idzal la khasirun. Lembutnya. La kha, jangan la kha. La kha. Kan kita belajar sebelum ini kan, huruf tingkatan tebal dia. Bila huruf kha atau huruf tebal, huruf isti'la bersama dengan dia ada alif, maka tingkatan dia tinggi, paling tinggi kan. Lepas huruf tebal ada alif mat. La kha tebal. Jangan la kha, tak nak itu. Okey. Baik, itu dua. Dan contoh yang seterusnya, contoh yang ketiga dalam ayat yang ke-35 huruf dha, tidak menebalkan huruf dha dengan sempurna. Contoh ayat dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kuntum turaban wa 'idhama. Jangan baca tipis, kan? Wa kuntum turaban wa 'izama. Jangan wa 'izama. Wa 'idhama ada alif dengan dia. Wa'idhama. Contoh. Jadi itu 3 contoh. Kadang-kadang berlaku kecuaian dalam bacaan kita kurang tebal pada huruf-huruf tadi kan, huruf dha kan, huruf kha,
huruf ta. Jadi macam mana nak buat ustaz? Kena baca dengan guru lah. Kena cuba praktikkan bacaan kita dengan guru yang mengajar kita. Betul tak Pak Ustaz? Tebal tak saya sebut? Contoh kan. Jadi selamat mencuba dan selamat menyemak bacaan dengan para guru-guru kita yang kita kasihi lagi muliakan. Wallahu alam. InsyaAllah terima kasih ucapkan Ustaz ya, bagaimana membaca yang tebal nipis tadi dengan guru. Dengan guru kena cek. Quran kita ini pun dia punya kefahamannya ini guru kita. Tetapi kita juga kena ada guru yang menasihatkanlah ya. Dari segi kefahaman kalau nak masuk bertanding ke ataupun kita nak memilih pemimpin ya. Pemimpin yang kalau beriman insya-Allah membawa kepada orang yang dipimpinnya ke syurga kan. Tapi kalau dia punya perangainya ya, amanah diberikan dia hancurkan. Yang kita dah lihat pada surah Al-Mu'minun awal sebelum ini, itu adalah kehancuran bagi sesebuah kawasan itu. Jadi kita nak baca lagi pada ayat 35 hingga 42, masih lagi Allah menceritakan tentang ciri orang-orang yang elit ini ya, yang selalunya dia tak suka kepada kebenaran dibawakan, tetapi kita perlukan kebenaran dan keimanan untuk selamat dunia akhirat. Kita baca ayat 35 hingga 42. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi lagi dihormati, kita nak menyambung bacaan kita bermula ayat 35. Cuma saya ingin menarik perhatian dalam ayat yang ke-38 nanti kita bertemu dengan huruf yang melibatkan iltiqa as-sakinain. Bertemu dua huruf yang sukun pada kalimah mana? Pada kalimah rajulun iftara. Jadi rajulun iftara nanti ya. Nun kecil, ada banyak nama, ada bagi nama nun wiqayah lah, nun ziyadah, ataupun kaedah dia iltiqa as-sakinain ya, bertemu dua huruf yang sukun. Jadi nanti kita akan baca illa rajulun iftara. Baik. Kita mula bacaan ayat yang ke-35 dengan murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين
Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 35 hingga 42 Ustaz ya, menyambung kepada kisah Nabi Hud sebentar tadi ya, tetapi ia adalah ciri setiap rasul, dan setiap rasul termasuklah Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaumnya ini kita semua dan juga orang-orang yang ada di seluruh dunia ada ciri-ciri ini. Kalau kita tidak beri perhatian, kita mungkin akan terjerumus ya. Kita doa Allah jauhkan kita. Apakah lagi yang mereka kata di kalangan malak, orang-orang yang elit di kalangan ahli politik, ahli ekonomi, teknokrat yang ada pada zaman Nabi Hud ini, dia kata apa pada ayat 35, aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaba wa 'idhaman annakum mukhrajun. Ya, dia cakap betul ke kita nak mati kan? Dijanjikan mati, kemudian kita jadi tanah tulang belulang, kemudian dikeluarkan. Betul ke? Dia akan persoalkan perkara itu. Pasal apa? Pasal mereka tidak mengingat mati. Ingat mati ni dia kalau ada sesengah kumpulan dia anggap sebagai tidak bertuah. Betul. Kan dia rasa jangan cakap-cakap pasal mati kan. Dia tak dia kata nauzubillah lah kan, pasal dia pun sendiri tak tahu apa kata nauzubillah tersebut. Jadi hayhata lima tu'adun ya. Ini perkataan yang menunjukkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu jauh sekali. Ataupun istilah kalau bahasa Inggeris, come on kan. Kan lima tu'adun ini, apa yang dijanjikan dia memang kau memang kan, nak menunjukkan apa yang disebutkan oleh golongan elit ini ya, mereka mewah, mereka ini apa, biliqa'il akhirah, mereka ini tidak wakadzabu biliqa'il akhirah, mendustakan hari pembalasan. Dia tak suka bercakap perkara-perkara yang ke depan, nak sekarang. Nak tambah duit lagi, nak tambah rumah lagi, nak tambah kuasa lagi sekarang. Janganlah cakap topik agama lah, itu tazkirah dalam surau. Tak apa, saya datang, saya rasmi, lepas tu saya nak cakap perkara macam mana saya menjadi lebih berpengaruh dan kaya. Jadi di sini dia cakap apa, hidup mereka ini in hiya illa hayatuna, dia kata kami punya hidup ini ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimabu'utsin. 37, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia. Di sinilah kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi. Ini dia punya kepercayaan. Dia rasa bahawa tak payahlah kita bincang-bincang pasal mati kan, kata nak akhirat lah. Ini sekarang ini perspektif mereka ya. Satu, orang-orang yang tidak beriman, tapi kadang-kadang ada juga orang Islam yang ambil ideologi ini Ustaz ya. Tandanya apa, dia tak kisah dia bermewah-mewah, dia ambil harta orang. Dia baru ni dalam wacana yang saya kendalikan Ustaz ya, daripada 30 orang yang disurvey, 15 orang daripada pemimpin yang disurvey ni, dia kata apa, rasuah tu memang dosa besar ke? Dia cakap begitu sekali. Masya-Allah. Maksudnya apa? Maksudnya dia rasakan bahawa orang lain buat, saya tak tahu dia buat. Perkara ini tuan-tuan, kita perlu sangat bersama seperti Nabi Hud, Nabi Nuh. Perjuangan ini perjuangan orang beriman ya, dan di dalam ayat ini katanya in huwa illa rajulun ya, dia cakap Nabi Hud ini penipu, dia ada-adakan Allah kadziban wama nahnu lahu bimu'minin, kami tidak beriman. Dia conclusion maksudnya kesimpulan mereka banyak-banyak, dia kata itu ini apa sebagainya, kami tidak mahu jadi qad aflahal mu'minun. Itu yang dia beri tu. Jadi bila mereka dah buat kesimpulan begitu, dahlah dia pergi umumkan pada masyarakat yang si Nabi Hud ini penipu, dia pergi buat pengumuman, dia kata jangan percayalah, dia manusia biasa je, bukan dia tak macam kita golongan yang berpengaruh, kita ada nama, dia ni siapa kan. Ini berlaku pada rasul-rasul ya, hatta pada Nabi Muhammad Ustaz ya. Dah orang kenal Nabi Muhammad ni al-amin dan sebagainya. Betul. Tapi bila Nabi bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh percaya kan, ahli sihir, penipu dan sebagainya. Jadi kata Nabi Hud sama macam ayat yang kita tengok pada 26 semalam ya, Nabi Nuh ada berdoa, qala rabbinsurni bima kadzabun. Ya Allah, tolonglah aku bima kadzabun, atas apa yang mereka dustakan. Mereka bukan dustakan tubuh badan Hud, tetapi mendustakan kepada kebenaran yang membawa kerosakan, yang bukan menjadi target objektif orang beriman. Orang beriman nak berjaya di sini dan di akhirat Ustaz ya. Jadi kita lihat pada ayat yang ke-40 itu, kata Allah, amma qalilin liyusbihun nadimin. Sikit lagi mereka akan menyesal. Allah cakap dia, kalau mak ayah cakap begitu Ustaz, takut kamu tunggu dia tunggu kan. Sebelum tunggu tu
tak apalah, mak berdoa. Dia kalau mak berdoa tunggu, Allah, itu kira mak marah sangat lah tu. Allah. Itu baru mak. Walillahil mathalul a'la, bagi Allah bila Allah cakap sikit lagi. Kalau sikit lagi itu sebenarnya Allah masih lagi bagi peluang, tetapi jaga-jaga. Menyesal kamu menyesal. Kan? Kalau kita dengar begitu, mak ayah cakap gitu pun kita rasa okey mak saya balik kan. Kalau main bola dulu kan, menyesal kamu nanti kan. Dah siaplah kan apa yang nak disiapkan. Jadi pada ayat yang ke-41, apakah yang berlaku kalau bila Nabi sudah berdoa, orang soleh berdoa, apa jadi? Ayat 41 kita baca sekali lagi. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Takutlah tadi ya. Allah yang kata, Allah yang cakap. Allah yang cakap. Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak membaca sekali lagi ayat yang ke-41. Mari kita baca sama-sama ayat yang ke-41. Ada ramai tadi yang kongsikan bergema kat rumah Ustaz. Dia buka volume, suara kuat. Bagus gemakan, meriahkan rumah dengan Al-Quran. Subhanallah, tabarakallah. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين فبعدا للقوم الظالمين صدق الله العظيم. Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang menggemparkan, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Utha, maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Ini adalah pencerahan kepada kita, kesimpulan apa yang berlaku pada satu kaum kalau katakan dia terus nak mendustakan pada Rasul misalnya. Jadi ini perkara yang penting, dan kalau kita lihat di sini Allah menggunakan perkataan bil haqq. Bil haqq. Jadi maksudnya mereka tertanya-tanya, apa pasal kami kena denda ataupun mengapa ada ujian ini yang gempa bumi ataupun pandemik kalau zaman Nabi zaman Firaun misalnya. Dan zaman kita ini, kita bila melihat kepada COVID-19 ini, sebenarnya pandemik ini adalah satu ujian Ustaz. Ujian lamu bertalin, dan kita kalau ada banjir ke sebagainya, kita tahu itu ujian daripada Allah. Ada orang yang makin dekat dengan Allah, dia gunakan harta kemewahan untuk dekat dengan Allah. Betul. Silakan tuan-tuan ya. Tetapi ada orang yang dia kata tak nak, saya nak makin maju, saya nak makin mewah lagi. Dan ujian, apa ujian? Kan COVID-19 ujian, tak apa, kata kita boleh ambil pakai mask, kita boleh ubat apa sebagainya. Rupa-rupanya Allah kata nanti kalau ramai sangat orang yang mendustakan kepada akhirat dan nak bermewah dan nak zalim, Allah kata apa? Mereka akan jadi sampah. Mereka akan jadi sampah yang akhirnya sampah ni maksudnya apa? Tak bergunalah. Yang hebat-hebat tamadun akan hancur. Dalam peristiwa COVID-19 ini pun kita nampak kedai apa sebagainya pun boleh tutup Ustaz ya. Yang besar-besar boleh lingkup. Dan Allah kata boleh Allah bangkitkan ansya'na min ba'dihim qurunan akharin, kerana ada lagi orang lain yang boleh beriman banding kamu yang degil ini. Membawa pada resolusi kita saksikan, iaitu yang pertama, selalu berdoa agar kita diberi barakah dalam melayari ujian kehidupan ya, seperti mana Nabi Nuh berdoa melayari cabaran ujian banjir pada waktu itu. Yang pertama. Yang kedua, jangan melampau batas dengan kemewahan yang Allah kurniakan kepada kita, tapi gunakannya untuk dekat dengan Allah. Yang ketiga, berhati-hati dengan budaya hiburan atau hedonisme, kerana itulah yang menyebabkan mereka dihancurkan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah.
Ampunilah dosa-dosa mak ayah yang membesarkan kami ya Allah. Mak ayah mendoakan kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Mak ayah yang berjaga malam mendidik kami ya Allah, untuk kami kenal kepadamu ya Arhamar Rahimin. Mak ayah mertua kami muslimin dan muslimat, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kami ini manusia yang lemah ya Allah, bermacam-macam kesalahan, kesilapan, kekurangan dalam kehidupan kami ya Allah. Maka ya Allah, jadikan kami ini hamba-hambamu, tatkala mana diuji olehmu ya Allah, makin tunduk, makin patuh kami semua kepadamu, makin sujud kepadamu ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judami wa min sayyi'il asqam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita Ustaz. Sebagaimana Allah kabulkan doa Nabi Nuh ya, diberikan barakah dan kita selamat dengan kita selalu ya berjuang bersama Al-Quran. Jangan lupa tuan-tuan untuk bersama dengan tabung gerakan Al-Quran, terus berinfak ya, terus menyumbang. Ini sebagai tanda sokongan kita bahawa iman adalah sesuatu yang perlu diperjuangkan dengan kita membawakan mesej mukjizat Al-Quran ini sendiri. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan ulangan pada esok pagi Ustaz ya, dan halaman baru kita menyambung pada hari esok ya, satu perkara yang menarik tentang umat ada ajal, bukan manusia saja, insan saja ada ajal. Kita berjumpa lagi, bersambung My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.